Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan sambung tentang tajuk 1.5 pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey, ini ialah subtopik kelima dalam tajuk keseimbangan redox. Okey, untuk tajuk ini sebenarnya kamu dah ada asas semasa belajar sains di tingkatan 3. Cuma sekarang masalahnya ingat ke lupa? Okey, so kita tengok sedikit tentang standard pembelajaran, apa yang kita nak belajar tentang tajuk ini. Okey, dalam tajuk ini, murid mesti boleh menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis, dan yang kedua, menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. Okay, sebelum kita sambung, kita kena berkenalan dulu dengan pengekstrakan logam. Okay, logam secara asasnya seperti yang kita belajar di tingkatan 3, ia boleh wujud sebagai unsur dan lagi satu dia boleh wujud sebagai sebatian. Contoh untuk unsur ialah seperti logam-logam yang tidak reaktif. Yang tak reaktif. Iaitu contohnya emas dan perak. So, bila dia wujud sebagai unsur, maka kita tak perlu melakukan proses pengekstrakan. So, yang ini kita kata selesailah. Tak perlu ekstrak. Okay, yang sekarang agak bermasalah bila logam itu wujud dalam bentuk sebatian. Okay. Contohnya seperti contoh logam oksida, logam sulfida, logam karbonat. Okey, logam ini telah bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Maka, bagaimana kita nak ambil logamnya sahaja? Kita nak logam sahaja. So, apa perlu kita buat? Di sini kita perlu melakukan proses pengekstrakan logam. Dua cara yang biasa digunakan untuk mengekstrak logam daripada biji masing-masing ialah sama ada proses elektrolisis ataupun penurunan karbon. Okay, bila kita nak guna elektrolisis dan bila kita nak guna penurunan karbon, ia bergantung kepada kereaktifan logam. Jika logam itu lebih reaktif daripada karbon, maka kita perlu guna proses elektrolisis. Tetapi jika logam itu kurang reaktif daripada karbon, maka kita perlu guna kaedah penurunan oleh karbon. Okey, dari mana cikgu tahu lebih reaktif dan kurang reaktif daripada karbon? Okey, kamu kena ingat semula di tingkatan 3 kita ada belajar tentang siri kereaktifan logam. So, dari sinilah kita tahu sama ada logam itu lebih reaktif ataupun kurang reaktif daripada karbon. Okey, kita tengok kaedah yang pertama iaitu melalui proses elektrolisis. Logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak daripada bijinya dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium, biji aluminium atau boksit
akan ditulinkan terlebih dahulu untuk mendapatkan aluminium oksida. Aluminium oksida akan dileburkan bagi membolehkan elektrolisis leburan dijalankan. Takat lebur aluminium oksida yang mencecah 2000 darjah Celsius menjadikan proses peleburan menggunakan tenaga yang sangat tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, kriolit Na3Al(F6) dilebur bersama aluminium oksida bagi merendahkan takat lebur. Okey, di sini dia ada sebut tentang elektrolisis leburan. Okey, jom kita bincang elektrolisis leburan. Okey, leburan apa yang kita guna? Kita akan menggunakan leburan aluminium oksida. Okey, seperti yang kita dah belajar, bila sebut sahaja leburan, maksudnya kita ada 1 tambah 1. 1 cation tambah 1 anion. Cation dan anion ini akan bergerak ke anode dan cathode. So kita bahagikan anode, cathode. Anode akan menarik anion. So dalam Al2O3, anionnya ialah O2 negatif. Manakala cationnya ialah Al3 positif. Okey. Setelah kita tahu anionnya, kita kena tulis persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. Ingat satu teknik. Cikgu pernah pesan kalau anode itu proses peroksidaan, cathode itu proses penurunan. Okey, peroksidaan maksudnya membebaskan elektron, penurunan maksudnya menerima elektron. Okey, jika kita bermula dengan anode O2 negatif, maksudnya dia akan berubah menjadi apa dan membebaskan elektron. Okey, ion oksida dia mesti tukar jadi gas oksigen O2. Maka di depan ion oksida kena letak 2. 2 darab dengan 2 cas tu. So elektron ada berapa? Elektron ada 4. Okey, kita selesaikan sebelah katod. Katod akan menerima, di sebelah katod akan terima elektron. So Al3 positif terima elektron, nak jadi apa? Nak jadi Al, logam aluminium. So casnya Al3 positif, maka dia perlu terima 3 elektron. Okey, bebas elektron dan terima elektron. So di sini ialah pengoksidaan berlaku, manakala di sebelah katod penurunan berlaku. Okey, berbalik kepada biji aluminium tadi, ataupun kita panggil bauksit. Apa yang kita nak kumpulkan? Kita nak kumpul logam aluminium. Mana dia logam aluminium kita? Di sini. Okey, kita rujuk gambar rajah dalam muka surat 49. Okey, aluminium yang kita kumpulkan tadi akan keluar melalui saluran di bahagian bawah. Kenapa dia keluar di bahagian bawah? Kerana leburan aluminium akan tenggelam kerana ia lebih tumpat. Okay, ketumpatan lebih tinggi, maka dia akan turun ke bawah. Anode dan cathode. Okey, kita tengok anode dan cathode. Anode untuk elektrolisis aluminium oksida diperbuat daripada karbon.
Dan katot ialah karbon jugalah. Lapisan dalam bekas pengekstrakan tu. Dalam bekas tu kita masukkan campuran di antara leburan aluminium dan kriolit tadi. So, bila berlaku elektrolisis, kita akan kumpulkan leburan aluminium di bahagian sini, di bahagian bawah. Okey, bahagian yang kedua, yang seterusnya, kita akan bincang tentang pengekstrakan logam besi daripada biji besi melalui proses penurunan oleh karbon. Okey, kalau anda ingat lagi lah, gambar rajah ini kita dah belajar masa di tingkatan 3. Okey, proses pengekstrakan biji besi, kita perlu biji besi, arang kok dan kalsium karbonat yang perlu dimasukkan dari bahagian atas relau bagas. Kemudian kita boleh nampak ada udara panas yang masuk dari bahagian bawah. Dalam relau bagas kita boleh bahagikan kepada 3 zon. Zon 1, zon 2 dan zon 3. Apabila proses penurunan oleh karbon selesai, kita akan dapat 2 hasil di bahagian bawah, iaitu sanga dan leburan besi. Kita nak hasil utama leburan besi, manakala sanga itu ialah hasil sampingan. Okey, kita tengok apa yang berlaku di setiap zon. Okey, zon 1. Pada bahagian zon 1, karbon bertindak balas dengan oksigen. So, C plus oksigen dan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tindak balas ini ialah tindak balas redox dan merupakan tindak balas eksotermik. Kerana suhu dalam relau bagas boleh mencecah sehingga 1600 darjah Celsius. Sangat panas. Okey, kita bergerak ke zon 2. Dalam bahagian zon 2, karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok yang masih baki. So, C plus CO2 menghasilkan 2 karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan ejen penurunan untuk tindak balas yang berikutnya. So, ini ialah APN. Tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik dan menurunkan suhu zon 2. Ini endotermik. Okey, seterusnya kita ke zon 3. Arang kok dan karbon monoksida berfungsi sebagai ejen penurunan dan menurunkan ferum 3 oksida atau biji besi kepada leburan besi. 2 Fe3 Fe2O3 tambah 3C menghasilkan 4 ferum tambah 3 karbon dioksida. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2.
Okey, daripada persamaan kita nampak karbon dan karbon monoksida. Ini ialah ejen penurunan. Okey, kedua-dua ni ialah ejen penurunan. Okey, pada peringkat ini ferrum 3 oksida diturunkan oleh karbon monoksida. Enapan besi terbentuk di dasar relau bagas. Ini. Pada suhu yang tinggi, kalsium karbonat yang kita masukkan di awalnya terurai membentuk kalsium oksida. CaCO3 akan terurai menjadi CaO dan CO2. Benda asing dalam biji besi seperti silikon 4 oksida bertindak balas dengan kalsium oksida untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. Okey. Ini ialah sanga. Kalsium oksida bersifat base dan dapat menetralkan silikon 4 oksida yang bersifat asid. Ini base, ini asid. Tindak balas ini penting untuk mengasingkan benda asing daripada leburan besi. Perbezaan ketumpatan menyebabkan sanga berada di lapisan atas dan leburan besi atas leburan besi dan memudahkan proses pengasingan. Okay, kita kembali kepada gambar rajah. Seperti yang kita nampak, leburan besi berada di bahagian bawah. Kenapa? Kerana ia lebih tumpat, leburan besi lebih tumpat berbanding sanga. Okay, pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif. Logam yang lebih reaktif mampu untuk mengekstrak logam yang kurang reaktif daripada logam oksidanya apabila dipanaskan bersama-sama. Tindak balas ini membebaskan haba yang tinggi sehingga mampu menghasilkan logam dalam bentuk leburan. Sebagai contoh, tindak balas termit, serbuk aluminium dipanaskan bersama dengan serbuk ferrum 3 oksida. Aluminium yang lebih reaktif menurunkan ferrum 3 oksida untuk menghasilkan leburan besi. Tindak balas ini sangat berguna untuk menghasilkan leburan besi dalam kuantiti yang kecil bagi mengimpal landasan kereta api. Okey, persamaan tindak balas termit seperti yang ditunjukkan. Okey, di sini kita akan guna aluminium yang lebih reaktif berbanding ferrum. Kita tahu aluminium lebih reaktif berbanding ferrum. Maka aluminium akan menurunkan ferrum 3 oksida dan menghasilkan besi. Beberapa logam lain seperti kromium dan titanium turut dapat diekstrak daripada oksida logam masing-masing menggunakan penurunan oleh logam yang lebih reaktif. Kaedah pengekstrakan logam adalah berbeza bergantung kepada kereaktifan logam. So, kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih elektrolisis atau penurunan oleh karbon ataupun menggunakan logam yang lebih reaktif. Dia bergantung kepada kereaktifan logam tersebut. Okey, kalau anda lupa, inilah dia siri kereaktifan logam yang di sebelah kiri.
Okey. Jika sesuatu logam itu lebih reaktif daripada karbon, maksudnya berada di atas karbon, maka cara terbaik untuk mengekstrak logam daripada bijinya adalah secara elektrolisis. Tetapi kalau logam itu sederhana reaktif dan berada di bawah karbon, maka kita akan guna cara pengekstrakan iaitu penurunan oleh karbon. Logam yang kurang reaktif, logam diekstrak daripada biji secara pemanasan langsung. Okey, logam yang kurang reaktif. Logam yang tidak reaktif wujud dalam bentuk unsur. Yang ini. So, tidak perlu proses pengekstrakan lah. Okey, seterusnya cikgu nak kamu buka modul nilam. Muka surat 65. Okey, sila jawab latihan nombor 1. Dan muka surat 69, latihan nombor 1 dan nombor 2 sehingga muka surat 70. Nanti cikgu akan minta muka surat untuk awak screenshot sebagai bukti penglibatan hari ini. Okay, itu sahaja. Jika ada soalan, boleh tanya dalam grup kita. Bye. Assalamualaikum.